Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis untuk level 2. Alhamdulillah kita sudah selesai pada siri 1, siri 2 iaitu membincangkan yang berkaitan dengan penyataan masalah pada siri 1. Siri 2 kita juga cover dah latar belakang kajian. Walaupun susunannya sepatutnya latar belakang kajian dulu. Okey, bila saya memfokuskan ataupun pakcik memfokuskan penyataan masalah, rasanya macam tak seronok kalau tak cover latar belakang kajian. Justru itu pada siri yang kedua itu pakcik dah cover juga latar belakang. Okey, alhamdulillah nampak alignment antara latar belakang kajian dan juga penyataan masalah. Okey, dalam bab 1 kita ada beberapa siri, dua siri untuk membincangkan kepentingan kajian. Okey, biasanya kepentingan kajian merupakan bahagian yang agak panjang. Penulisan dia ada beberapa perenggan. Dia berbeza dengan penyataan ataupun statement dalam objektif kajian, persoalan kajian ataupun hipotesis kajian. Bahagian ini dalam bentuk numbering, dalam bentuk numerical ataupun dalam bentuk nombor. Iaitu kita nyatakan 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Jadi pakcik merasakan bahagian seterusnya yang perlu kita belajar untuk belajar menulis adalah untuk melihat kepada kepentingan kajian. Okey, kepentingan kajian ni pakcik akan masukkan beberapa tesis. Untuk permulaan malam ni kita akan bedah 3 tesis. Mari kita melihat dalam sudut positif. Untuk malam ni dia lebih bersifat positif, yang mana kita mengambil idea bagaimana dia menulis untuk bahagian kepentingan kajian. Ada yang tulis significance of the study, ada yang tulis contribution of the study. Tetapi ini adalah jangkaan, masih lagi dalam bab 1 kita menjangkakan apa kita punya hasil dan dapatan kajian keseluruhannya. Yang biasanya kita akan tulis dalam bab 5, tapi bab 5 tu perkara yang telah berlaku, iaitu penyelidikan dah siap. Jadi bab 1 perlu menyatakan significance of the study atau kepentingan kajian ataupun jangkaan kajian, bagaimana nak menulis. Okay? Masa level 1 masih ingat jangan tertinggal yang pakcik dah bagi template tu. Template tu kita dah pecahkan beberapa bahagian, daripada bahagian theoretical, kemudian bahagian methodological, ada bahagian practically. Jadi benda-benda tu juga dengan last sekali ada apa? Impact impact, kesan. Jadi benda-benda tu guna balik template itu untuk menulis bahagian kepentingan kajian. Tetapi di sini kita bukan lagi nak menjelaskan apa dan bagaimana. Kita level 2 ni adalah belajar menulis, bagaimana nak menulis kepentingan kajian. Okey, jadi kita mulakan dulu. Yang ini contoh hari itu yang antara favorite pakcik lah bila nak baca tesis. Kalau saya bagi student PhD saya, dia kata simple lah tesis dia. Okey, kita memang kena belajar tesis-tesis yang simple untuk kita faham. Apa-apa pun dalam pembelajaran, kalau pakcik nak bagi apa-apa pun, pakcik bagi benda yang boleh dibaca dengan mudah difaham. Okey, lepas tu baru kita pergi aras seterusnya, aras 2 dan aras 3. Okey, jadi this is a good, kalau kita tengok dia punya tesis master pun menarik. Okey, ni tesis PhD dia. Okey, so topik yang pertama adalah berkaitan dengan Sustainable Manufacturing Performance Evaluation Tools for Automotive Company. Mohon maaf pada siri 1 dan siri 2 tak sebut siapa dia. So ini adalah tesis daripada Elita Amrina pada tahun 2013. PhD tesis di UTM. So kita orang adalah satu guru. Profesor kita orang adalah supervisor kita adalah Profesor Syahri Yusof daripada UTM. Jadi cara dia menulis dengan cara saya lebih kurang. Kalau nak lihat tesis saya, memang saya dah bagi pada siri 1 the whole tesis, you boleh tengok. Tetapi ialah kita melihat yang orang yang lebih baik. Pakcik ni biasa-biasa je. Okey. Alright. Kita tengok pada dia dalam tesis ni, Sustainable Manufacturing Performance Evaluation for Automotive Industry ni, dia melibatkan 3 perenggan dalam menjelaskan significance of research. Dalam ini letak 1.7 significance of research. Okey, mari kita lihat pada perenggan yang pertama ada 4 ayat yang kita kena lihat. Okey, dia mulakan ayat yang pertama.
This research develops an evaluation tool in assessing sustainable manufacturing performance for automotive companies. Itu ayat pertama. So ayat pertama ni dia nak beritahulah dia punya tujuan nak buat topik ni adalah apa. Okey. Kemudian dia detailkan lagi. Yang pertama, ayat yang kedua, a set of sustainable manufacturing performance measure is proposed and believed to be suitable to the characteristic of automotive companies. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, the measure are then used in developing an evaluation tools to sustainable manufacturing performance for automotive companies. Okey, jadi dekat sini kita nampak bahawa apa yang dia nak ceritakan dalam significant of the study adalah menyatakan kembali ataupun menegaskan kembali apa objektif dan persoalan kajian utama dalam kajian ini. Last sekali dia kata, subsequently a software based tool named SUSMAP is developed for automation purpose. Okey, jadi ada 1 hingga 4 ayat dia ni untuk perenggan pertama ni sebenarnya dia nak highlight balik. Okey, dia nak highlight balik keseluruhan perenggan ini. Dia nak menjelaskan kembali kepentingan secara langsung ataupun selarinya antara dua objektif dan persoalan kajian. Jadi sebenarnya dia nak menjawab bahawa apa-apa pun nak tulis dalam kepentingan kajian mesti dia match atau align dengan objektif dengan persoalan kajian. Jadi perenggan pertama ni is something like macam nak buat highlight balik bahawa signifikan kat sini memang straightforward, rujuk kepada objektif dan persoalan kajian. So objektif dia ada dua iaitu yang pertama adalah untuk dia membangunkan set measurements, sustainable measurements. Yang kedua dia akan bawa set of measurement tu menjadi satu sistem. Sistem yang dipanggilkan sini adalah tools lah, nama dia SUSMAP. Okey, jadi perenggan pertama kalau kita baca untuk penulisan cara dia kita akan belajar macam-macam tesis. So cara dia sebenarnya dia akan menegas dan highlight kembali bahawa salah satu utama kepentingan kajian ini adalah secara direct atau selari dia ke arah kita punya objektif dan persoalan kajian. Okey, kita pergi pada perenggan kedua dia. Okey, dalam perenggan yang kedua dia ada 3 ayat. Okey, untuk kali ni untuk dia punya tesis ni memang bahagian kepentingan kajian tidak ada citation. Dia straightforward, dia fokus kepada apa kepentingan dan manfaat apa yang dia dah kaji dalam penyelidikan ini dapat memberi manfaat ataupun sumbangan. Okey, yang kedua, perenggan yang kedua, okey, dia bermula, dia beri sebut kat sini adalah the integration of interpretive structure modeling. Yang ini adalah ISM and analytic network process ANP. Methodology can provide a better understanding of interrelationship amongst the measure and help to solve a complex evaluation problem so that it can enhance the quality of decision making. So perenggan pertama ni sebenarnya dia nak menyentuh, perenggan yang kedua ni dalam bahagian significant of the research ni dia nak menyentuh bagaimana dengan menggunakan dua metodologi proses tadi iaitu ISM dengan ANP. Okey, so dengan menggunakan dua metodologi proses ni dapat membantu untuk membangunkan set of measurement tu dan juga tools. Jadi poin nombor 1 tu menjelaskan dua metodologi kajian yang digunakan dapat merealisasikan pembangunan measure and tool dalam kajian ini. Okey, poin nombor 2 dia kata the evaluation tool enables and assist company to know and understand their existing performance level on strength and weaknesses. Okey, jadi dia ceritakan poin nombor 2 ni menjelaskan kelebihan tool kepada syarikat yang menggunanya. Jadi bila syarikat menggunakan tool ni dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dia dalam konteks sustainable punya prestasi dalam mengukur atau menentukan tahap prestasi dalam kelestarian iaitu sustainability. Poin yang ketiga dia tulis provide suggestions and direction for the company to appropriate action improving their sustainable manufacturing performance level. Lagi sekali dia juga turut menjelaskan bahawa kelebihan tool ini dapat memberi cadangan dan juga panduan untuk menambah baik ataupun meningkatkan penambahbaikan dalam prestasi kelestariannya. Jadi perenggan kedua ni ada pertama dia menyentuh dari segi dengan menggunakan metodologi ini, menggunakan dua metodologi, gabungan dua metodologi ISM dan ANP ni dapat merealisasikan set of measure dan tools.
Yang kedua, dia beritahu bahawa kelebihan gunakan tools ini dapat kita mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam kelestarian. Dan yang ketiga juga, kita juga dalam kelebihan juga tools ini dapat memberikan cadangan dan panduan untuk penambahbaikan. Jadi peringkat kedua ni ada dua perkara besar. Yang pertama adalah sebutkan metodologi, kemudian disebut dari segi kelebihan tools. Tools tu merujuk kepada dia punya objektif nombor 2. Okey, peringkat yang terakhir, peringkat yang ketiga. So tools nama dia SUSMAP. Sebab tu kat sini dia terus forward SUSMAP lah kan, sustainable measurements performance tu. Okay, the SUSMAP evaluation tool enables automate quantification assessment and visual representation of the sustainable manufacturing performance for automotive company. The tools of automotive manager to make decision in easier, faster and accurate manner. Jadi dia nak beritahu bahawa kelebihan bila dah menjadi satu sistem atau tool ini memberi keupayaan atau kelebihan kepada automotive company, boleh mengukur kelestarian ini. Okey, pasal yang sama, contoh key player dia automotive manager boleh membuat keputusan dengan cepat, dengan mudah dan dengan tepat, and easier, faster and accurate. Itu kelebihan dia, extended lagi kelebihannya. Okey, kemudian dia bagi aplikasi. Poin nombor 3 dia kata SUSMAP can be used for self assessment and benchmarking. Selain untuk mengukur dan membantu kepada manager tadi dalam membuat keputusan, tool yang dibangun ni juga beraplikasi, boleh dijadikan sebagai self assessment dan benchmarking, sebagai penanda aras dan juga sebagai pengukuran dalaman. Okey. Kemudian poin yang keempat dia kata it is hope that SUSMAP would be of benefit to automotive company in the effort to become more effective, competitive and sustainable. Okey, yang poin kat sini nak beritahu dengan adanya SUSMAP ni, syarikat automotif akan jadi lebih kuat, kekuatan kepada syarikat automotif untuk berdaya saing dan mencapai kelestarian, iaitu sustainability. Poin yang terakhir, yang kelima, finally. So dia tutup dengan bahagian significant of the research ni. Peringkat ketiga dia gunakan ayat finally. Finally, this research is expected to be beneficial for both researcher and practitioner. So dia menyimpulkan, dia menegaskan lagi sekali secara keseluruhannya, okey, kajian ini dapat memberikan dijangkakan dapat memberi faedah dan manfaat kepada kedua-duanya, kepada researcher, next researcher maksudnya, dan juga kepada practitioner. Okey. Dalam dia punya tesis ni, kita boleh belajar juga dia punya permulaan ayat. Okey, pakcik ambil beberapa keyword dan permulakan ayat. Yang pertama tadi, peringkat pertama tak ada apalah, dia terus fokus pada objektif kajian, sebab tu dia mulakan this research develop. Peringkat yang kedua, dia terus mention pasal dia punya metodologi, dia sebut the integration of, itulah. Kemudian the evaluation of. Okey. Kemudian peringkat yang ketiga ni, so dia ada satu yang kita boleh gunakan permulaan ayat yang to be general lah. It is hope that, so dia gunakan sebab ni adalah expected, benda jangkaan belum jadi. It's hope that, dia mengharapkan sistem ini dapat memberi manfaat kepada otomotif. Kemudian yang biasa kita jumpa adalah last ayat ni. Kita boleh ambil juga last ayat ni. Finally, this research is expected to be of. Jadi kat sini boleh jadikan satu copywriting lah untuk kita menggunakan ayat ni untuk apply dalam tesis kita. Okey. Seterusnya kita seterusnya kepada tesis yang kedua. Tesis kedua ni adalah sahabat saya baru tadi kita WhatsApp. Okey, tajuk dia adalah helping as participation in the open online community. Titik, dua bertindih and exploratory. Baca ulang balik, dia punya tajuk tesis dia adalah helping as participation in an open online community, titik, dua bertindih and exploratory. Okey, nama dia adalah Hafiz Hanif. Dia adalah lecturer dekat UPSI, antara good talent lah dekat UPSI tu. Okey, jom kita tengok bagaimana dia menulis dia punya tesis bahagian significant. Okey, tadi Elita dia nulis significant of the research, tapi untuk Hafiz dia tulis significant of the study. Okey, pertama, kalau mesti ada format,
ikut format. Ada setengah universiti chapter 1 dia sediakan format 1.1 apa 1.2 kena ikut. Okay, ada universiti yang tidak terlalu fix, dia friendly. So kat sini kita ikutlah persetujuan lepas kita tengok pattern di fakulti macam mana, dan kita telah berbincang dengan supervisor pun agree, bagi green light, so kita akan kekalkan term tu. Okay, alright, sebab tu ada jumpa significant of the study, significant of the research. Kejap lagi yang point nombor 3 dia gunakan contribution of knowledge. Jadi bahasa dia berbeza-beza. Okay, kita go through dia punya abstract dia pendek, dalam ni dia punya satu paragraf je, satu paragraf, tetapi melibatkan 3 poin penting, 3 ayat penting. Okey, saya mulakan dengan perenggan yang pertama, ringkas sebab pakcik memang nak cari yang benda yang ringkas, sebab bila kita dalam pembelajaran kita kena start dengan yang mudah. Okey, kita supaya semua orang boleh faham. Okey, perenggan nombor 1 dia tulis understanding community. Saya suka dia punya tesis, dia straightforward. Jadi dan dia menggunakan bahasa Inggeris. Bagi saya ialah kadang-kadang macam saya biasa je bahasa Inggeris saya. So kalau tanya saya ialah time buat PhD ni lah kita gunakan perkataan-perkataan yang baru, perkataan-perkataan akademik. Dengan menggunakan perkataan itu kita nampak lah, oh this is a good right lah. Maksudnya cara menulis dengan menggunakan perkataan. Takkanlah kita nak belajar PhD kita akan menggunakan pusing-pusing words yang sama kan. Jadi kita kena upgrade jugalah. So tesis very good nak tengok style English writing. So dia pun belajar dekat UK. Okay, ayat dia, understanding community, learning, participation and pro-social behaviour helps in online sphere can be useful in providing explanation and support to online community building initiative such as those which serve the interest in online learning. So dia buat citation kat situ, Swan dan Hartinsky, minta maaf salah sebut nama corporate and consumer reach, as well as a lens to further explore the issue concern participation online education initiative, for example multiple online open course. Okay, saya respect cara menulis kat sini. Kalau lihat cara nak baca dia punya ayat ni, dia berapa kali koma tu, satu, ayat kedua pun koma, kemudian ayat ketiga lepas citation dia koma, lepas tu dia bagi lagi satu koma, dan dia ada lebih kurang 4 atau 5 baru nak jumpa titik. Kalau macam pakcik tak mampu nak tulis macam ni. Kalau pakcik macam titik, lepas tu pakcik explain. Pakcik tak kata pakcik tak okey, dia punya sangat okey, tak. Ini cara-cara writing. So mungkin supervisor you mungkin macam style macam ni, at least you boleh belajar. Okay, apa yang pakcik akan sebut tadi ayat straightforward dia sebenarnya menjelaskan dan beri justifikasi kepentingan kajian. So topik dia adalah berkaitan dengan participation in open online community. So dia beritahulah kenapa kita kena tahu benda ni, dia beri justifikasi dan kepentingan kajian ini. So apa yang apa kata yang benda ni akan memberi kesan dalam konteks akademik dan juga kepada komuniti tu, sebab dia memang fokus pada open online community. So participation tu sangat-sangat penting. So dia jelaskan tu. So dia beritahulah beberapa keyword kat sini in term of learning, community, participation. So benda-benda ni adalah term-term yang sangat penting untuk kita explore. Kajian ni memang explore untuk nak tengokkan keterlibatan dalam open online community. So dia ada bagi example lah multiple online open source MOOC. Okay, poin yang kedua dan poin nombor 1 sebenarnya benda yang sama. Okay, dia nak menjelaskan, beri justifikasi. So poin yang kedua dia tegaskan lagi, by understanding the context of which help emerge, the condition under which helping behavior may more likely be displayed, the outcome of helps, as well as identify element that may seem hindrance to helps, this tesis will have the potential to aid community manager online or offline. So dia cerita lagi lah justifikasi dan menjelaskan kenapa kepentingan kajian, kenapa topik ini perlu dikaji dan dieksplor. Okey, dia memberi contoh, dia ada bracket kat situ, bukan walaupun topik kajian dia pada online tetapi dia juga memberi implikasi kepada offline juga. Okey, kemudian ayat yang ketiga dia cerita tentang menjelaskan manfaat ataupun dari segi kenapa perlu ada penglibatan dalam komuniti. So dia menjelaskan kelebihan. So dia kata ni ayat yang kita kena belajar ni, sebab tu saya highlight warna hijau. Warna hijau tu maksudnya permulaan ayat. So kita boleh jadikan contoh ayat yang boleh jadikan panduan. Apa digunakan ayat kat sini? Dia kata this may in turn, this may in turn bracket
and in time. So kadang-kadang ayat this may intern, so dah sampai tiba masanya. Okey. Jadi ayat ni macam kita boleh letak juga dalam kepentingan kajian kita. Okey, this may intern bracket and in time tutup kurungan, help them build community that has the capacity to be alive over time with much of the interaction generate through active participation between the community members themselves. Okay, sahabat saya ni tak silap saya dia punya degree dia ada TESOL-nya background English, jadi mungkin penulisan ni sangat baik dalam English lah. Pakcik bukan background dalam English ataupun apa-apa bahasa pun, kadang tersalah sebut bahasa tu, salah sebut bunyi tu minta maaf lah kan. Tapi tujuan pakcik, kenapa pakcik nak bacakan juga, sebab pakcik nak beritahu kadang-kadang kat sini ada pakcik ada line warna hijau tadi. So ayat itu kita boleh apply dan kita boleh guna dalam kepentingan kajian kita juga nanti dalam kita punya tesis. Kemudian ada satu benda yang bagus dalam tesis ni juga, selain daripada dinyatakan 3 ayat utama tadi, dia menjelaskan dan beri justifikasi kepentingan, dia nyatakan manfaat penyelidikan ini. Kalau kita buat, kita engage participation tu apa yang bagus dalam community, dalam aspek open online itu. Tetapi ada yang kita boleh belajarkan juga kat sini, dia mulakan ayat dengan perkataan understanding. Ayat pertama tu dia gunakan understanding community bla bla bla. Ayat yang kedua dia kata by understanding. Kenapa dia gunakan ayat understanding? Kat sini pakcik conclude pengulangan perkataan understanding sebagai pengikat antara dua ayat. Memang pakcik belajar juga benda ni jugalah. Kadang-kadang kita nak synchronize antara satu ayat ke satu ayat tu kadang-kadang macam tak kena gam dia. So di sini contoh kat sini dia pakai perkataan understanding. So salah satu perkara yang kita kata elemen dalam kepentingan kajian adalah kefahaman. Kita memahami. Jadi penggunaan understanding adalah tak salah dan malah salah satu elemen yang perlu kita boleh gunakan dalam bahagian kepentingan. So tesis ni menggunakan pengikat dia understanding pada ayat pertama dan ayat kedua dia sebagai pengikat antara dua ayat. Okey, menarik. Jadi kita boleh tengok dia punya bagaimana menulis significance of the study. Okey, seterusnya kita pergi pada tesis yang ketiga. Okey, tesis yang ketiga saya ambil tesis dia daripada ethos sebab saya tengok menarik orang Malaysia menulis. Sebab kita kena tengok, kita kena appreciate researcher daripada Malaysia ni. Kadang-kadang banyak yang dia belajar di luar negara, malah belajar di universiti tempatan, kadang ada tesis yang bagus. Jadi saya memang dah ada lama dah koleksi tesis dia. Terima kasih pada Surya Musa ni kerana dapat menzahirkan satu tesis yang baik. So dia buat di University of Salford. Okay, so dia ni bidang saya tak sure bidang mana. Okay, dia ada bidang teknologi management mungkin. Okay, tajuk tesis dia adalah a framework of intra organization knowledge sharing practice in implementing BIM. BIM is building information. M ni apa lupalah saya. Building information within the Malaysian construction industry. So ini dia punya topik lah. Okey. Jadi dia pecah. Ini special sikit. Okey, memang saya ada jumpa juga. Saya dah jumpa tesis kat UKM pun macam ni juga. Okey, dia menggunakan perkataan contribution, iaitu sumbangan. So dia letak satu point to show dia bukan significant of research, bukan significant of satu lagi apa tadi? Significant of research. Yang Hafiz tadi gunakan perkataan significant of the study, tapi yang kat sini dia guna contribution to knowledge. Jadi tapi dia tak 1.7. Cuma nanti dia akan pecah 1.7 tu ada 1.71 dia letak contribution the body of knowledge, 1.72 adalah contribution to the construction organisation. So dia yang kedua dia pada industri lah. Yang pertama sebut tadi contribution to the body of knowledge. Yang poin yang kedua 1.72 dia tulis contribution to the construction organisation. Jadi dia agak panjang sikit dekat sini. Dia melibatkan sebab dia ada 1.7, 1.71 dan 1.72. Dekat sini kita faham tadi dekat Elita Amrina yang tajuk sustainable tadi dia ada berapa? Dia ada 3 perenggan. So tak ada citation. Tadi Hafiz dia memang ada satu citation. So dia nak tegaskan pentingnya participation dia ada buat 2 citation. Dalam satu ayat tu ada 2 citation. Maksudnya nak beritahu dalam kepentingan kajian juga boleh sebab dah terbukti bahawa kita boleh buat citation juga dalam significance of the study.
Okey, dan seterusnya yang contoh Surya Musa ni tadi, dia categorizekan dan dia menggunakan perkataan contribution, so dia pecahkan body of knowledge. Satu lagi pada industri, dalam kes ni dia berkait construction. Okey, kita go to dia punya point contribution 1.7 yang awal sebelum dia pecah 1.71 dan 1.72. So ayat dia saya bacalah dia ada 4 ayat penting kat sini. Ayat pertama dia kata the contribution to the knowledge of the research can be divided into 2 categories that are theoretical and practical. So secara umumnya memang dia pecahkan sumbangan jangkaan sumbangan kepada knowledge ni kepada 2 kategori, iaitu theoretical dengan practical. Dan dia explain ayat yang kedua. In the academic context, the primary outcome of this study which is the organizational knowledge sharing framework will contribute to the current body of the knowledge. So nombor 1 dia kata kepada akademik yang dia nak beri, yang utamanya adalah organization knowledge sharing frameworks. Okey, itu nombor 1. Kemudian dia extend ayat nombor 3. As the approach taken is qualitative in nature, the framework is expected, jangkaanlah, to guide the construction stakeholders to easy the flow of learning with appropriate knowledge sharing practice and potentially tackle some of the organizational problems such as, bagi contoh, such as lack of knowledge, lack of skill, resistance to change in implementing building information tadi, BIM, within the community of practice for continuous improvement and competitive advantage for better adoption in BIM. Okey, itu ayat dia. So ayat pertama dan ayat kedua dan ayat ketiga dia sebenarnya nak menyatakan dan menjelaskan sumbangan pengetahuan dari sudut theoretical dengan practical. Secara umum dia menyatakan dan menjelaskan kita ada 2 kategori, iaitu theoretical dan practical. Okey. Poin yang keempat, also Pakcik pun jumpa beberapa tadi yang kita boleh gunakan perkataan also, the framework will guide. Kat sini kita gunakan perkataan expected, will, sebab benda ni adalah jangkaan. Kita masih dalam bab 1. Also, the framework will guide the organisation towards a more practical target for the systematic BIM implementation and speed up the successful implementation process in BIM in Malaysia. So yang poin nombor 4 ni, ayat nombor 4 ni untuk perenggan yang pertama ni menjelaskan dapatan dan sumbangan utama dia, iaitu framework yang dalam kajian dia memang menghasilkan framework dapat memberi manfaat kepada industri. Dalam kes ni adalah bagaimana syarikat construction dengan dan pada bila dia melaksanakan BIM di Malaysia. Okey, itu perenggan yang pertama. Okay, seterusnya dia pecahkan, pakcik sebutkan tadi 1.7 ni dia pecah 1.71 dengan 1.72. 1.71 dia pecah contribution to the body of knowledge. Okey, kat sini dia pecah 7. Dia pecah 7. Ada benda yang secara fizikal dia sedikit berbeza. 1.71 ni dia tulis dalam bentuk perenggan contribution of body of knowledge, tetapi nanti di bahagian 1.72 contribution to the construction organisation dia pecah dari segi numbering. Bagi saya dua-dua okey, cuma kalau saya diberi pilihan bila dia menulis macam ni, sebab kita tahu contribution tak salah tulis macam ni. Mungkin kalau macam saya, bila saya bedah tadi masih nak readykan slide ni, saya rasa bila meletakkan numbering tadi 1.72 dia pecah ABCD sebenarnya. Jadi saya nampak benda tu nampak lagi mudah, saya nak dapat keyword apa dia nak jelaskan dalam bahagian contribution. Okey, tapi sangat kredit buat dia, untuk Surya Musa, dia dapat kategorikan sebab dari awal lagi dia kata dia pecahkan dari segi theoretical dan dari segi practical. Jadi saya mengandaikan 1.71 ni contribution the body of knowledge ni dia menekankan dari sudut theoretical, kemudian 1.72 tu kepada practical, sebab tu dia buat pengkhususan contribution kepada industri construction. Okey, kita pergi yang 1.71 dulu, contribution the body of knowledge. So ada 7 lebih kurang lah 7 ayat penting yang pakcik highlight di sini. Yang pertama, dia mulakan ayat this study determine, so determine menentukan that Malaysia Construction Organisation do execute formal and informal knowledge sharing approach. Antaranya dia buat bracket technology element and practice. So approach adalah technology element dan practice adalah people process technology element. Ini common lah kalau kita tengok dalam mana-mana
business excellence punya framework macam ni lah. Dia mesti ada practice, people, process and technology, dan juga ada technology elements. So ada dua kat sini lah, approach and practice inside the organisation but in unstructured way. Unfortunately, it seems that Malaysia construction organisation are unable to utilize the benefit knowledge sharing in their organisation. So memang ini point yang pertama dia, ni memang dia punya factors ataupun dia punya amalan dia nak kaji, dia memang nak study pasal knowledge sharing. So peringkat pertama dia nak beritahu bahawa betapa pentingnya construction company khususnya di Malaysia perlu menerapkan knowledge sharing. So knowledge sharing, okay, so dia tekankan lah. So dia nampak yang pertama dia nak beritahu, so not utilize di construction di Malaysia, not utilize inisiatif ataupun implement knowledge sharing. However, ayat seterusnya nah, ayat however is hope that, ni ayat ketiga lah, di hope that Malaysia Construction Organisation we have interest in adopting of implementing BIM. So mana-mana memang nak buat building information ni kepada syarikat-syarikat construction can apply the key factor that impact the successful practice of knowledge sharing as a guideline into supporting the successful BIM. Okay, to supporting the successful BIM and adoption and implementation with the help of this study. Jadi ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Okey, seterusnya ayat yang keempat, okay, the factor proposed in this study could help business especially construction organisation. Okey, kat sini tadi peringkat pertama dia cerita secara umum kepada organisations in construction especially. Dia nak menyatakan dan menjelaskan kategori sumbangan pengetahuan, iaitu dia nak jelaskan dari segi information sharing tadi tu, menjelaskan kepentingan amalan perkongsian ilmu kepada construction industry. Kemudian yang poin ketiga tadi, dia menjelaskan kepentingan menggunakan key factors dalam mencapai kejayaan sebagai panduan pelaksanaan BIM tu. Okey, kita pergi pada ayat yang keempat. Ayat keempat panjang dia tulis, the factor proposed in this study could help business, especially business maksudnya industri lah, construction, especially construction organisation to better organize their knowledge management initiative as well as to establish Malaysia country in producing a knowledgeable society and at the same time creating extraordinary wealth. Okey, itu poin nombor 4. Okey, jadi poin nombor 5, hence the finding of the present study have depended the understanding of knowledge in the field of knowledge management and knowledge sharing, especially among construction organisation which implement BIM in Malaysia. Okay, beside the empirical study of knowledge sharing in construction have concentrated mainly on developed country, while a few review of knowledge sharing in construction focus in developing country. Jadi poin nombor 4, poin nombor 5, poin 6 yang panjang ni pakcik ceritakan tadi, dia sebenarnya menjelaskan kepentingan dan manfaat yang dapat membantu construction, industri dan negara. Sebab kita bincangkan di Malaysia dan juga melihatkan kepada negara-negara developing countries, sejauh mana dia dapat memberi manfaat kepada bisnes, iaitu pada industri construction itu sendiri. Malah dia juga menunjukkan kelebihan dengan melaksanakan knowledge sharing itu, memberi manfaat kepada industri dan juga kepada negara dan juga kepada developing countries. Okey, tapi dalam kajian ini pengkhususan kepada Malaysia. Okey, poin yang ketujuh, dia kata ni pun kita boleh ambil ayat. This study, ni ayat ni kena ambil ni. This study in addition to partially this study in addition to partially filling the research gap, mengisi, fill the research gap, this study in addition to partially fill the research gap, provide a practical approach to how construction organisation could understand a knowledge sharing initiative in their organisation. Okay, kalau pakcik nak buat copywriting pakcik boleh ambil ayat ni. This study in addition to partially fill the research gap, provide a practical approach to how, kat sini kita tukarlah, dia kata to how construction organisation, kita boleh tukarlah how a construction organisation could understand and knowledge sharing initiative in their organisation. Jadi kita saya boleh highlightkan construction organisation dengan knowledge sharing. So kita, kalau macam saya akan tukar, kalau kata saya buat otomotif lah, this study in addition to partially fill the research gap, provide a practical approach to how automotive industry could understand
katalah bidang saya lean management, understand the lean management initiative in their organisation. Jadi boleh ambil nanti pakcik ada line, ada buat line warna hijau, nanti nak beritahu yang ayat ni kita boleh apply dan gunakan dalam tesis. Ini tujuan kita bedah. Kadang-kadang kita kena ambil positif, mana ayat-ayat yang kita boleh apply, kita apply. Okay? Alright. So ayat yang ketujuh ni yang nak katakan research gap ni sebenarnya dia turut menegaskan kepentingan kajian ini mengisi kelompongan, sebab dia katakan research gap, terutama construction industry dalam memahami inisiatif knowledge sharing. Okay. Seterusnya kita pergi 1.72, dia straightforward, dia beritahu ada 4 poin penting contribution to construction organisation. Okey, yang pertama dia nak beritahu ayat dia, the proposed knowledge sharing practice in implementing BIM together with the key factor that are most likely affect the successful implementation and knowledge sharing, we enable managerial level to adopt proactive approach in BIM adoption and implementation in organization. The framework may serve as a guide for organization intending to improve their knowledge sharing practice in implementation BIM to improve performance. So ayat yang pertama ni pakcik memang highlight warna hijau. Yang pertama tulis propose knowledge sharing practice. Dia memang akan nak buat framework tu. So dia propose knowledge sharing practice. So ini memberi sebab kita kata sekarang ni adalah contribution, dia membantu pada managerial level yang pakcik line warna hijau nombor 2, managerial level to adapt proactive approach. So dia membantu juga kepada management ataupun manager dalam sebagai satu pendekatan proaktif. Okey, dan framework ni tadi dah buat knowledge sharing practice ni, akan jadi framework ini nanti akan menjadi rujukan kepada organisation. Okey, itu ayat nombor 1. Ayat nombor 2, contribution kepada construction, the result of the study will have implication for policy maker. So ayat kedua ni nak beritahu dia dapat memberi implikasi kepada policy maker. Policy maker ni biasanya dalam kerajaan lah, in general and construction organisation in particular, to inform decision on needs for an effective adoption knowledge sharing practice focusing on BIM implementation. Maksudnya dia dapat memberi sumbangan dan membantu kepada policy maker dalam kita kata dalam menggalakkan ataupun dalam memutuskan, ataupun bila policy maker ni nak melaksanakan knowledge sharing, this is the part yang dia boleh ambil dapatan kajian ni untuk dia menjadikan manfaat kepada, ataupun dia boleh jadikan dalam proses kerja dalam policy maker, dalam bukan kata memperkenalkan, tapi dalam memperkasakan pelaksanaan knowledge sharing tu dalam industri construction. Poin yang ketiga dia kata policy maker dan training providers. Maksudnya kedua tadi policy maker je. Yang poin yang ketiga, kesumbangan pada industri industri construction ni juga kepada policy maker dan juga kepada training providers. So dia orang ni bekerja bersama, saling associate to formulate policy maker, training provider, and those who are associated with the formulation of knowledge sharing practice for construction organisation may wish to incorporate some of the finding of the result in their national and organisation provision. So dia nak beritahu kat sini kepentingan poin nombor 3 ni nak cakap policy maker dan trainer provider ni memanfaatkan dan merancangkan dalam agenda sama ada dalam organisasi dan negara. Jadi menggunakan framework tadi practice dalam knowledge sharing tu dalam memanfaatkan, merancangkan dalam agenda sama ada dalam organisasi ataupun negara. Poin yang terakhir adalah construction organisation, which are interested, adopted or implementing BIM could be support by receive relevant education and trainings. Pakcik memang highlight kat situ, line kat situ, construction organisation support by receive relevant education and training. So kajian ini juga memberi satu tambahan knowledge kepada construction industry dalam untuk meningkatkan, memperkasakan ataupun peningkatan pendidikan dan latihan. And by development of knowledge sharing practice that suit to their specific knowledge sharing. So kita
kita tahu dalam industri construction dia perlukan pengetahuan ekstra, iaitu knowledge sharing. Sebab terbukti daripada literature review dan kajian ini mengharapkan dapat memberi sumbangan pada industri construction kepada semua keseluruhan perenggan ni, dari segi knowledge sharing practice. Yang ni yang pakcik line kawan hijau untuk digunakan oleh key player dia, manager and top management sebagai satu pendekatan proaktif, dan framework yang dihasilkan dapat jadikan satu guideline. Kemudian dia memberi implikasi kepada policy maker dalam terus memperkasakan pelaksanaan knowledge sharing dalam industri construction, bersama-sama dengan training provider juga, turut bersama-sama dalam memudayakan dan merancangkan dan terus menjadi satu sebagai mungkin dalam pembangunan polisi atau dan lain-lain, memberi sumbangan juga kepada organisasi dan juga kepada negara. Malah yang terakhir juga dia turut menjadi satu tambahan atau peningkatan dalam pengetahuan pendidikan dan juga latihan. So dengan tesis ini juga memberi satu input ataupun penambahan dalam modul-modul latihan ataupun pendidikan kepada industri, secara khususnya kepada construction. Jadi habis perbincangan. Nampak macam mudah, tapi bila kita nak bedah 3 tesis bahagian kepentingan kajian, mula-mula pada automotive company sustainable, kita tukar pergi kepada participation in the open online in community. Jadi terus pergi pula kepada knowledge sharing frameworks for construction industry. Jadi pakcik nak sampaikan ketiga-tiga tu ada kekurangan dalam menyampaikan. Pakcik mohon maaf ada sangkut mana-mana dalam sebutan, tapi nanti lihatlah kat part mana-mana yang pakcik gariskan. Ada pakcik yang nak tunjukkan ayat ni kita boleh ambil, tengok dari segi mana susun idea dia. So bila tengok 3 tesis ni kita nampak idea, aku boleh apply tesis pertama tu ambil kat sini, tengok tesis kedua idea dia kat sini, yang ketiga aku boleh ambil dengan numbering. Kita boleh buat pecah antara theoretical dengan practical. Kemudian ada yang pakcik highlight line tu, kadang-kadang yang pakcik sebutkan tadi, ni berjadikan copywriting. Ambil ayat tu apply dalam ni. Kita kena belajar benda tu. Kadang-kadang kita ada kelebihan, ada orang ada kelebihan dekat technical, pandai buat grafik, pandai buat gambar rajah. Bila nak menulis satu perenggan, kadang-kadang kita nak menulis ayat demi ayat tu, kadang-kadang tak salah kita melihat kelebihan yang ada pada orang lain dalam memilih ayat. Kita ambil, bukanlah kita copy and paste, tetapi kita ambil untuk kita adaptasi dalam penulisan kita. Lagi sekali, mohon semuanya ambil manfaat kepada 3 tesis ni dalam menulis kepentingan kajian. Pakcik doakan semoga dipermudahkan. Mohon maaf daripada pakcik dalam menyampaikan ilmu ni ada yang sangkut-sangkut tadi. Pakcik mohon maaf dalam sebutan salah, minta maaf. Ramai guru bahasa di depan pakcik ni Pakcik dalam proses untuk belajar sebutan lebih baik. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum dan selamat malam.